Sikit banyak kita dengar kes-kes berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak ni. Rupanya dirogol oleh ayah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zainal Abidin, host Insight anda pada hari ini. Salam, sayangi dan lindungi anak-anak Malaysia. Kita akan berbincangkan pada hari ini tentang tajuk jenayah seksual kanak-kanak. Jenayah seksual adalah salah satu jenayah yang terburuk dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan jenayah berkaitan seksual dengan perkataan-perkataan yang dahsyat. Seperti contoh perkataan fahisyah yang bermaksud sesuatu yang sangat buruk, sangat teruk, kesalahan yang besar. Perkataan mungkar ni perkara yang diingkari oleh ramai orang. Lebih buruk lagi kalau jenayah ini membabitkan kanak-kanak. Sebagai contoh kita ambil pornografi. Pornografi satu perkara yang jijik. Lagi buruk kalau kita dedahkan pornografi ini kepada kanak-kanak. Lebih jijik lagi kalau kita menyaksikan atau terlibatnya pornografi itu dengan kanak-kanak. Percakapan lucah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita. Ada setengah-setengah dalam masyarakat kita. Buruk perkataan lucah itu apabila digunakan bersama dengan kanak-kanak. Bahkan sebenarnya ia termasuk dalam kesalahan jenayah berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak. Amang seksual sekarang ni dalam musim-musim Syawal ni satu jenayah yang kerap berlaku, terutamanya dalam kalangan kaum keluarga terdekat, kerabat. Alhamdulillah masyarakat mulai sedar dan bahaya kesalahan pengantunan seksual semakin didedahkan. Kita tengok tempoh pandemik COVID-19 menyaksikan peningkatan statistik membabitkan kes jenayah seksual kanak-kanak. Kita tengok Ketua Hakim Negara yang semasa, Tun Tengku Maimun sendiri berkata dalam tahun 2020 hingga ke 2021 tu memang ada peningkatan pendaftaran kes itu dalam 42%. Banyak tu. Jadi salam, sayangi dan lindungi anak Malaysia adalah salah satu inisiatif yang dibawa untuk pembinaan budaya dan suasana yang sihat bagi pertumbuhan holistik kanak-kanak di Malaysia. Bersama dengan saya pada hari ini tetamu Insight, Ustaz Azizi Rahim Jopri. Assalamualaikum Ustaz dan apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ustaz Abidin dan pihak Insight atas jemputan. Kita teruskan kepada soalan yang pertama lah saya. Soalan pertama agak langsung lah kepada pengalaman Ustaz sendiri. Dalam pengalaman Ustaz berdepan dengan kes jenayah seksual ataupun berdepan dengan ibu bapa yang datang bertemu dengan Ustaz kalau ada berkenaan dengan jenayah seksual, boleh Ustaz kongsikan? Silakan. Sebelum saya terus ke soalan, saya nak bercerita sikit pengalaman ringkas tentang Pusat Jagaan dan Bimbingan Remaja Puteri Raudah Sakinah. Telah ditubuhkan sejak awal 90-an hingga sekarang, telah menyantuni ratus anak remaja dan proses pengangkatan beratus lah anak angkat daripada pusat ni. So jika saya ni bercerita tentang pengalaman mungkin berbeza dengan orang lain. Ini yang saya alami, pengalaman saya. Saya berdepan dengan ibu bapa, kes jenayah. So memang banyaklah sebenarnya. Kita memang berinteraksi secara langsung dengan pihak keluarga, penjaga dan para remaja. Dan kes jenayah seksual ni pun kalau terlihat pelbagai lah. Ada persetubuhan tanpa nikah ataupun kita panggil, saya lebih suka guna zina lah. Sebab itu yang perkataan yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan ada kes yang dirogol, terutama kes rogol bawah umur. Ada sumbang mahram, ada yang mungkin juga suka sama suka, ada yang mungkin dipaksa, diugut, ada juga yang mungkin tidak sedar bagaimana tersebut tu boleh terjadi pada diri dia. Yang ini mungkin berlaku apabila berjumpa, minum-minum dan mungkin pihak lelaki memberi sesuatu, satu dalam minuman apa semua, dia kan tak sadar, tiba-tiba dah di sebuah rumah ke hotel ke begitu. So cuma saya nak rumuskan secara ringkas lah respon ibu bapa yang dalam kes jenayah seksual ni. Tiga lah. Yang pertama, mereka tak menyangka benda ni berlaku, perbuatan anak mereka ni. Yang kedua, biasanya mereka amat malu lah kerana seolah menyonteng arang di muka keluarga. Dan satu lagi yang agak ni juga, iaitu mereka biasanya mengakui bahawa dah banyak, mereka rasa diri mereka telah menjaga anak-anak mereka ni dengan baik. Kami di Raudah Sakinah Kelantan ni tak kali proses permohonan masuk. Biasanya kami akan mengadakan 2 sesi pertemuan lah secara bersemuka. Yang pertama sesi bersama penjaga, ibu bapa, tanpa kehadiran calon pelatih tu. Kita panggil remaja tu pelatih bila dah masuk tu, calon pelatih tu, tanpa kehadiran mereka.
Dan sesi kedua, ibu bapa pula keluar dan kamilah bersama dengan calon pelatih saja. Sesi ini penting sebenarnya sebab dia akan membantu kami memudahkan menyelidiki latar belakang kes yang yang dibawa tu dari sudut pandang pihak penjaga, keluarga dan juga sudut pandang calon pelatih tu. Sebab kadang-kadang dia berlaku pencanggahan fakta, pencanggahan persepsi kan. Ibu bapa kadang rasa anak dia dah jaga anak dia ni baik-baik dah. Tak pernah keluar, kalau keluar pun diikuti oleh ahli keluarga dan sebagainya. Kan? Pun heran macam mana boleh berlaku sampai anak dihamil dan apa semua ni kan. Tapi hakikatnya bila kita berjumpa dengan calon pelatih tu, memang kadang mengejutkan kan. Sebenarnya dia telah membuat perbuatan zina ni semenjak darjah 5 kadang-kadang. Sedangkan bila tu berlaku umur dia dah 18 tahun, 20 tahun mungkin kan. Ibu bapa tahu sakat tu aja. Rupanya bila kita selidik tu dah darjah 6, darjah 5 kan. Semua tak diketahui lah benda tu kan. Dan kadang tu ada juga maklumat-maklumat yang mungkin kita bukan nak mengorek rahsia, tapi kadang-kadang tu dia timbul benda tu. Dan maklumat yang kedua belah pihak tak tahu kan. So di sinilah kami ada rekod kami, rekod yang rekod peribadi lah atau file peribadi setiap calon pelatih itu kita akan simpan pengembangan dia di pusat tu. Dulu kita setahun, sekarang kita dah kurangkan ke 9 bulan dan sekarang kita kurangkan lagi ke 6 bulan. Sekurang-kuranglah berada di pusat ni selama 6 bulan. Kalau lebih tu tak ada masalah lah. Dari situlah dengan rekod yang ada atau belakang kes yang ada tu kita mula kita memahami kes tu dan menyantuni mereka berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat lah. Saya rasa kalau cerita pengalaman yang agak mencabar tu ada satu kes tu saya ingat dia semasa sesi interview tu mula-mula tu ibu dan ayah ayah dan ibu tiri dia masuk dia dia cakap anak dia kena rogol apa semua. Kemudian sesi yang kedua tu dengan calon pelatih tu dia pun cakap dia kena rogol. Kita pun tapi walaupun kami merasai masa sesi itu adalah macam pencanggahan fakta kan anak tu sendiri bila dia cerita tu macam dia tak ada pencantuman fakta tapi kita tak apa sebab dia mengaku dia kena rogol. So kita tahu perasaan orang kena rogol macam mana. Kita diajar atau kita mempercayai dulu kan apa yang disebut orang yang rogol ni dia berkata orang perasaan dia sangat down lah dan dia rasa malu, rasa hina, rasa semualah. So kita ambil ni kesimpulan kita percaya dulu cerita dia. So sehinggalah seminggu 2 minggu berada di pusat tu saya memang ada kelas hadis. Hadis tu kita guna itulah kita adab dalam silibus modul 01 tu ada kita adab kan. Kalau kita lihat adab bab 1 sampai 6 tu tentang berbakti pada ibu bapa kan menghormati ibu bapa. So bila saya cerita bab 1 bab 2 tu dia selalu dia tunduk, dia menangis, dia kenapa dia ni kan. Hinggalah satu ketika tu ada dapat satu campisan kertas dia cakap cari jumpa dengan ustaz dia. Lepas kelas saya jumpa lah. Jumpa tu rupanya dia pun cakap ustaz saya minta maaf kata dia. Saya sebenarnya telah berbohong dengan ustaz kata dia. Terus kita pun bohong apa pula. Sebenarnya saya dirogol oleh ayah saya sendiri. Cuba bayangkan ayah dia hadir semasa interview yang pertama tu. Sesi pertama tu. Dan dengan muka yang selama dia cerita anak dia kena rogol lah. Rupanya bila kita sesi bila KRS tu dekat di Al-Sanggah tu dia cerita ayah dia rupanya yang merogol dia. Dan bukan umur dia sejak umur dia 12 tahun. Sekarang masa tu umur dia 18 tahun dan mengandung. So jadinya apa yang lebih ni lagi bila dibawa pergi hospital pihak kami pun pihak hospital pun tahu cerita ni dan pihak hospital pun ada hak untuk membuat laporan polis. Bila laporan polis, polis pun buat siasatan ayah dia yang di satu negeri itu pun dicari lah dan dia melarikan diri apa semua tu. Yang menjadi berat lagi pihak keluarga berkeras sangat-sangat minta pelatih ni menarik balik laporan polis tersebut. Dan alasan dia saya rasa kalau kita dengar pun cakap alasan dia kalau ayah kena tangkap nanti siapa yang nak menyara keluarga kan. Dari segi logik macam ada kan, macam maksudnya ada betul juga kan kalau ayah kena nanti mak dah tak kerja, anak-anak adalah 3-4 orang lagi nanti kecil, siapa yang akan menyara ni. So dia minta sangat kan sampai ke abang dia tu
dia ada abang datang ke mengganggu di pusat ni, dengan angkutan fizikal pun ada kepada kita warden kita. Akhirnya saya pun berjumpa dengan abang dia tu. Kita kami tak campur urusan ni selagi pelatih ini tak mahu menarik laporan tersebut. Kami tetap dengan ni. Kami hanya kat sini menjaga keselamatan dia. Jika ada apa-apa ni kan perjumpaan untuk ni, kami akan halang. So abang ni pun rasa kita pun macam agak ni, dia pun jadi macam rasa ni jugalah macam tak boleh nak buat apa lah gitu. Sebab kita akan mempertahankan, saya RS ni akan mempertahankan pelatih ni selagi mana dia masih nak dengan, sebab dia dah umur 18 tahun lah. Dah lebih 18 tahun lah. So dia berhak membuat keputusan dia sendiri. Oleh itu memang kita ajar dia supaya dia berani apa semua, bila dia sokongan semua. So dia pun kekallah dengan keputusan tersebut, sehinggalah dia keluarlah dia menamatkan di RS. Itulah sedikit. Jazakumullah khair Ustaz. Memang kalau kita nak cerita pasal pengalaman ni, memang banyak pengalaman ni kita suka sangat nak dengar, tapi dengan masa kita yang agak terhad ni, kita terus kepada soalan yang kedua lah. Sejauh mana kes, tapi tadi dalam pengalaman Ustaz pun ada cerita sikit, tapi sejauh mana kes jenayah seksual ni bermula daripada pengabaian keluarga? Silakan. Saya tentang faktor pengabaian keluarga ni, saya rasa tak semua juga. Sebab apa? Ada kes-kes yang kami pernah alami. Contohlah, saya bagi contoh senang lah, sebab ni pengalaman kan. Ada seorang ni, ayah dia ni seorang motivator. Orang, dari segi agama bagus. Dan dia pun cerita, pergi sekolah kan, dia cerita tentang macam mana dia anak yang baik, macam mana dengan ibu bapa. Tiba-tiba anak dia sendiri kan. So, saya ingat lagi semasa sesi bertemu dengan ibu bapa tu, dia menangis dia. Dia kata apa? Saya gagal Ustaz. Saya gagal. 3 kali dia bilang, saya gagal Ustaz. Saya berceramah dekat mana-mana sekolah. Anak saya dijaga anak saya ini dengan baik. Tapi inilah berlaku. So, pada saya bermula dengan pengabaian keluarga tu taklah semua. Tapi saya setuju. Salah satu faktor pengabaian keluarga ni, dia ada ni. Jenayah ni kan dia ada bermula dengan pengabaian keluarga. Itu yang saya setujulah. Ringkasnya lah saya suka lihat nak menjawab soalan Ustaz Abidin ni. Dari beberapa sudut lah. Pertama, peranan ibu bapa sendiri, dan peranan yang kedua persepsi ataupun perasaan ibu bapa terhadap anak. Yang ketiga persepsi dan perasaan anak terhadap ibu bapa. 3 perkara ni kalau kita lihat tadi kan, saya ulang, peranan ibu bapa, persepsi anak terhadap ibu bapa, persepsi ibu bapa terhadap anak tu, dia bukan sesuatu yang mudah dibentuk. Dia perlu tempoh dia lama, panjang kan, daripada anak tu dilahirkan, atau mungkin kalau tak pun mungkin daripada permulaan proses pemilihan jodoh tu kan. Jodoh lah kalau sesengaja kan. Tapi itulah daripada dia anak tu dilahirkan, kemudian membawa kepada membesar pra remaja, kemudian jadi anak remaja, tu semua tu tempoh yang bukan pendek lah, yang lama. Mungkin 14 tahun, mungkin lebih gitu. So jadi dalam usia macam gini ni, kalau ikut Serena Ali yang kita tahu tu, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga kan, umur anak tu dia satu tempoh yang memang sangat kritikal lah. Jadinya dan ibu bapa pula dia mencorakkan anak ni kan. Kita tahu hadis yang sahih kan daripada Imam riwayat Imam Muslim kan, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, na'am, aw yusyarikanihi kan, dia yang ibu bapa yang jadikan anak tu jadi Nasrani ke, Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun musyrik dan sebagainya kan. So, sedangkan anak-anak ni semua dilahirkan dalam fitrah kan. Kulu mauludin yuladu ala fitrah, nah. Fitrah kan. So, ini peranan ibu bapa ni pada saya lah, yang saya tengok memang peranan ibu bapa ni sangat kritikal, terutama di fasa-fasa yang saya sebut tadi, 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga tu. Jadinya kalau pengabaian di pengabaian tanggungjawab, peranan dan sebagainya dalam fasa-fasa tu memang sangat bahayalah kan. Dan anak-anak pula kita tahu kan, bila dia nak remaja ni, dia akan berlaku perubahan-perubahan kan. Fizikal dia kan ada misai kan, keluar bulu kan, yang mungkin kalau yang perempuan dah ada head. Jiwa dia, mental dia pun, kalau dulu mungkin tengok adik-adegan yang tak elok tu, mungkin dia rasa macam dia
dia rasa malu lah kan. Tapi bila dah ada anak remaja ni, dia rasa macam ada, dia timbul benda tu kan, dia rasa macam nak tengok kan, dia nak cuba kan, dengan jiwa remaja kita tahu yang suka mencuba kan, agresif dan sebagainya. So ibu bapa memang saya peranan ibu bapa ni sangat kritikal lah semasa fasa yang saya sebut tadi. Jadi pengabaian dalam ini tempoh-tempoh tu memang boleh faktor yang agak besar lah pada saya untuk mencorakkan anak tu tadi. Itulah lebih kurangnya. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa kita pergi kepada soalan yang terakhir lah, sebab ada setengah persoalan yang saya nak tanya tu ada terjawab dalam perkongsian Ustaz tadi. Bila kita dengar banyak kes-kes yang semakin banyak lah kita dengar, mungkin sebab media sosial juga, ada makin banyak kita dengar kes-kes berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak ni. Sebagai ibu bapa, kita mungkin rasa agak takut lah, paranoid. Jadi macam mana kita nak menyeimbangkan antara paranoid, kalau kita tengok contoh Ustaz bagi tadi pengalaman tu, dirogol oleh ayahnya sendiri. Mungkin selepas mendengar ni ada yang takut pasangannya sendiri bersendirian dengan anak dia, dan juga kita nak seimbangkan dengan kita juga nak berhati-hati, tak nak benda ni berlaku kepada anak-anak kita. Silakan Ustaz. Pada pandangan saya lah dalam konteks perbincangan kita ni, maksud paranoid ni, kalau saya salah minta maaf yang saya faham lah merujuk pada mungkin cara seorang itu berfikir, melihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin kurang tepat, yang mungkin disebabkan oleh faktor biologi dia, mungkin faktor pengalaman diri sendiri ke orang lain ke sebagainya kan, yang pada masa lalu yang mungkin sehingga menjadikan seseorang itu dia berasa curiga kan pada seseorang ataupun pada situasi keadaan tertentu lah. Dengan alasan yang mungkin pada kita macam kelakar ke apa kan, tapi kita tak boleh juga sebenarnya kita, sebab mereka ni ada dia punya mungkin sejarah dia, perasaan dia, biologi dia kan apa semula. Kita tu mungkin kita tak tahu. So nak kita kena fahamilah orang-orang yang macam ini ni, kita kena dekati dia, lihat kan. So saya sarankan mungkin jumpalah dengan pakar-pakar psikiatri, psikologi yang lebih berwibawa lah dalam hal ni untuk mendapat rawatan yang lebih menyeluruh. Tapi untuk persoalan yang kita sedang bincang ni, menyeimbangi kan keseimbangan antara paranoid dengan sikap berhati-hati itu, saya ginilah, saya rasa kita perlu membina keyakinan pada diri kita sendiri sebagai ibu bapa ni, dengan dan juga berusaha untuk meningkatkan kepercayaan kepada diri anak tu. Pada awal kita boleh berangsur-angsur lah, contohnya mungkin kita dengan sokong oleh beberapa rancangan lah, contohnya kan kalau kita mulakan anak tu, dia nak, anak remaja kan, dia nak keluar dengan anak-anak, dengan kawan-kawan sebaya kan, pergi shopping mall ke mana-mana kan. Saya rasa kita boleh benarkan kan, walaupun kita rasa gusar, mungkin rasa takut apa kan, tapi kita kena benarkan dengan mungkin dengan kawan-kawan yang kita kenali kan, yang dipercayai kan, bukannya tak tahu siapa kan yang itu. Mungkin di peringkat awal macam itulah. Kita cuba dulu, sebab kita juga perlu memberi peluang kan kepada anak untuk dia rasa dia percayai oleh oleh ibu bapa dia, berikan mereka selalu untuk dihargai kan. Maksudnya apa yang diminta tu kita cuba nak penuhi kan. Dan kerana benda tu pun dah kanak remaja kan, dia mesti nak bersosial tu kan. Kita nak sebab manusia ni makhluk yang bersosial kan, dan kita nak halang kan. Cuma tadi lah kita kena sediakan dengan beberapa perancangan lah kan yang saya sebut tadi. Sebab apa, kalau kita bersikap terlampau berhati-hati pula, nanti anak akan berasa macam diri kongkong kan. Ini pun satu yang tak elok sebenarnya dalam perkembangan anak ni kan, dalam tadi tempoh yang terutama 7 hingga 14 tahun tu kan itu yang memang tempoh untuk didisiplinkan anak-anak kan. So jadi kalau kita lepas gitu je, memang sangat bahayalah kan So perlu inilah dan kalau kita terlampau berhati-hati pula, nanti dirasa macam dikongkong kan. Saya ada teringat satu kapan kot kan. Kalau anda menyintai anak anda, biarkan anak anda berpergian tanpa anda kan. Dekat situ kita lihat, saya lihat mungkin adalah itu, tapi saya lihat dari sudut kebaikan dia itulah. Maksudnya dengan dengan kita membenarkan anak tu berpergian tanpa kita tu, dia dah
dia membina keyakinan diri dia, dia belajar mengurus, belajar berinteraksi dengan dengan orang lain kan. Cuma mungkin dalam benda ni kira penyakit sosial, penyakit psikologi lah kan, dia penyakit hati lah, penyakit jiwa kan. Dia macam saya suka tengok dia sudut dia macam sikap was-was kan. Was-was ni adalah dengan syaitan sebenarnya, datang dari syaitan. Kalau terlampau sangat kita melayan was-was ni, dia macam seperti kronik, dia boleh memang berbahayalah. Ambil uduk banyak kali, sembahyang takbir Allah Akbar tak selesai kan. Itu dia sembahyang lupa 2 ke 3, 4 ke 3 kan. Jadi sentiasa dalam keadaan was-was kan. Tu dia jadi satu benda yang bahayalah. So dalam terlihat dalam tasawuf Islam lah, dia kalau yang ni lah kan, dia boleh mungkin boleh diubati dengan keimanan yang benar, yang jelas, yang mantap terhadap rukun iman tu kan. Lepas tu dengan amal-amal soleh kan, terutama baca Quran, berzikir dan amalan kan Rasulullah ada ajarkan banyak surah An-Nas tu sendiri kan mengandung Rasulullah pun dengan An-Nas, Al-Falaq semua tu kan. Anak-anak perlu diajar tu dia punya pengajaran ataupun tema-tema surah tu untuk apa sebenarnya, boleh dia mengandungi apa sebenarnya kan, supaya anak-anaknya rasa ini benda-benda ni semua sebagai perisai, sebagai senjata untuk dia bila dia dan juga tidak lupa jangan disamai anak-anak kita ni dengan sifat takwa, kemudian muraqabah kan, Allah sentiasa mengawasi tanduk kita. Mak tak ada ke, kat rumah seorang-seorang ke apa ke, ada yang maha melihat kan. Allah SWT ajar macam itu kan. Kemudian ajar pula mungkin dalam ini pun ada kan konsep-konsep konsep sentuhan selamat, tak selamat kan, macam mana berinteraksi dengan orang yang tak dikenali kan. Itu semua tu kita ajar dia punya teori dia, dan dia perlu kita bina keyakinan kat dia, dan kita perlu bagi dia peluang untuk kita lepaskan dia beberapa kata mungkin dalam permulaan ni, mungkin tempoh yang tak lama atau mungkin dengan kawan sebaya yang dipercayai kan, lepaskan dia. Dan dengan kita berharap doa lah kan supaya perkara yang tak elok tu tak berlaku, dan kita yakinlah insya-Allah kita dah beri anak-anak ni kan beberapa tadi tu disemai kan, ditanam dengan sifat-sifat tadi tu, insya-Allah saya rasa insya-Allah mungkin dan juga satu hal jugalah, ajar juga anak ni supaya berani berkata-kata kerana kebenaran, itu penting. Minta maaf, anak cuba nak membawa satu contoh mungkin tak pastilah ayah dengan anak perempuan ayah dengan anak perempuan, ibu anak lelaki dengan ibu, sebab dia silang jantina. Sebenarnya anak-anak ni bila dia dapat apa yang sebenarnya dia nak berkawan nak kawan. So terutama yang silang jantina ni kan, bila dia dapat dengan ayah dia sebenarnya dia tak kisah sangat pun kat luar tu apa. Sebagai itu memang satu benda yang ni lah kan, sebab bila seorang perempuan kan dia nak perasaan disayangi kan, bila juga anak lelaki kan macam mana yang berlainan jantina tu, walaupun dari ayah dia, kadang-kadang dengan ayah ni ada pernah kes tu ayah dia sibuk pemandu lori, memang kalau balik tu mungkin dah malam sampailah anak tu dah besar kan, dah remaja. Bilik pula kat rumah cuma ada satu bilik aja. Tiba-tiba dia, macam satu ketika tu tiba-tiba ayah tu terpandang anak tu kan, dah keluar bilik air ke bagai berkembang contohnya lah kan, anak tengah tidur ke apa kan, dia macam dah besar dah anak aku ni, sebab agaknya berlakulah apa yang berlaku kan. So awak tak kat situ, kalau anak tu hubungan anak dengan ayah tu kan, anak perempuan dengan ayah tu memang baik kan, mesra, berkawan macam geng, dan sesekali tu bawa lah pergi macam dating lah kan, pergi makan dengan anak perempuan, ayah dengan anak perempuan kan, pergi berdua je macam dia macam berkawan lah. Pada saya itu antara lah anak perempuan ni, dia memang dengan ayah dia tu dia memang perlu dijaga hubungan tu. Dan saya pernah lah minta maaf saya cerita ni, cuba pengalaman saya sendiri dengan anak perempuan saya. Kita dia lalu tu kita
kita tepuk punggung dia kan. Tapi sebelum tu kita hajarlah yang bahawa kalau ada orang sentuh benda-benda yang ni bagian-bagian negeri, tu sentuhan yang tak selamat, yang tak bagus semua. So anak saya ni kadang-kadang anak bila ayah ke mak buat di sesuatu yang tak elok macam itu kan, dia mungkin segan nak cerita dengan pasangan kita kan. Dengan pasangan kita, tapi anak saya ni alhamdulillah dia terus cakap dengan mak abah tadi gini kan. So kita pun okeylah, dia maksud dia berani tu, berani berkata-kata benda yang memang dia rasa benda yang benar, yang dirasakan orang ni buat salah walaupun ayah dia sendiri. Tu yang jadi yang berbalik pada cerita yang awal tadi, yang macam seorang ayah tu dia merogol ayah anak perempuan itu dia umur 12 tahun sampai umur 18 tahun, dan diugut guna parang, guna pisau ke apa kan, kau jangan pecah rahsia. Itulah saya rasa macam mana tu kita nak menyiapkan tu, nak mengimbangkan antara penyimbangan antara panah right dengan sikap berhati-hati. Allah alam. Jazakumullah khair. Jadi dengan soalan tu dan juga dengan pesanan-pesanan dan nasihat Ustaz yang banyak tadi, pengalaman-pengalaman pun memang tak jemu lah kita nak dengar. Kalau boleh tu kena ada satu perkongsian khas tentang pengalaman-pengalaman di Rotus Sakinah ni. Tapi memandangkan kita sudah sampai ke penghujung rancangan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas kesudian ditemu ramah untuk rancangan kita pada hari ini, Insight Salam. Dan kalau ada kesempatan insya-Allah kita boleh berjumpa lagi, sama ada mungkin kita boleh buat temu ramah secara fizikal sekarang ni kita dah endemik ni, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi itu saja daripada saya, daripada Insight, dan terima kasih banyak kepada penonton-penonton juga yang sudi menonton. Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di bahagian komen, insya-Allah akan dijawab oleh pihak media insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Bidin. Sama-sama. Bersama membina masyarakat.